A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita dalam kelas tadabbur secara online, dan hari ini kita sambung tadabbur surah Ibrahim. InsyaAllah kita sambung ayat ke-9. Dan alhamdulillah lagi kita bersyukur kepada Allah kerana masih diberi peluang untuk kita menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, yang penuh dengan keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan yang terbaik, dan jikalau ia Ramadan yang terakhir, maka ia adalah yang terbaik sepanjang hidup kita. Dan semoga Allah memberi anugerah yang terbesar di bulan Ramadan kali ini, iaitu keampunan Allah dan juga Lailatul Qadar. Dan kita telah berpuasa 2 hari ya. 2 hari ini adalah sangat bernilai, jauh beza dengan hari-hari yang lain. Maka gandakanlah amalan soleh kita, sedekah kita dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Sebab antara benda yang paling utama Nabi lakukan di bulan Ramadan ialah, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairiha. Nabi bersungguh-sungguh di bulan Ramadan yang tak sama kesungguhan Nabi di bulan-bulan yang lain. Walaupun Nabi sudah dijamin sebagai ahli syurga, orang pertama masuk syurga, manusia yang terbaik, yang termulia di sisi Allah, tapi dalam beribadat Nabi tak pernah melepaskan peluang. Lagi baik waktu itu, lagi mulia tempat itu, maka Nabi lah orang pertama yang di barisan depan untuk mendapat kebaikan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, bila masuk bulan Ramadan, Nabi bersungguh-sungguh, tak sama dengan bulan-bulan yang lain. Bulan yang lain bersungguh juga, tapi bila masuk bulan Ramadan, Nabi lagi bersungguh-sungguh dari segi ibadatnya, termasuklah dari segi sedekahnya. Bulan lain Nabi bersedekah, tapi bila masuk bulan Ramadan lagi laju sedekah Nabi. Dan khususnya di 10 akhir Ramadan, kata Aisyah, Nabi berijtihad, bersungguh-sungguh lebih daripada 10 ataupun 20 awal Ramadan. Jadi semakin mulia tempat itu, semakin mulia waktu itu, semakin Nabi bersungguh-sungguh. Jadi ikutlah sunnah Nabi secara keseluruhannya. Jangan ikut apa yang kita suka, tapi ikutlah sunnah Nabi apa yang Allah suka. Jadi kalau orang macam Nabi bersungguh-sungguh beribadat di bulan Ramadan, maka orang macam kita sepatutnya kena ganda kesungguhan kita di bulan Ramadan. Dan saya harap ini masuk hari kedua, kita dah banyak membaca Al-Quran. Kalau tak dapat 5 juzuk pun, mungkin dah 2-3 juzuk dah dalam tempoh 1 hari lebih ini. Dan kemudian tadabbur ataupun membaca terjemahan, kalau tak dapat 10 page terjemahannya, mungkin paling kurang dah dapat 5 page. Kalau tak bersedekah RM100, paling kurang kita dah bersedekah RM50 di hari pertama dan kedua ni. Sebab mesti beza. Kalau kita amalan kita tak beza dengan bulan-bulan yang lain, maka seolah kita tak rasa kemuliaan, kehebatan, keberkatan dan rahmat Allah di bulan Ramadan. Okey, kita sambung ayat yang ke-9. Sebelum tu saya nak sentuh dulu sebelum ayat 9 supaya kita rasa ada kaitannya. Sebelum ayat 9, Allah beritahu kepada Nabi tentang kisah Musa AS. Bagaimana Musa berdakwah, bagaimana ujian yang dihadapi oleh Musa,
yang akhirnya kebanyakan kaumnya, pengikutnya kufur kepadanya. Dan Allah bagi tahu kaedah untuk manusia menjadi yang terbaik dan untuk manusia mendapat rezeki bertambah. Kaedahnya ialah kalau nak rezeki bertambah, nak menjadi nilai lebih baik di sisi Allah, maka semakin banyak kita mentaati Allah, semakin banyak kita bersyukur pada Allah, maka bertambahlah kebaikan kita, bertambahlah rezeki kita. Dan kalau tidak menambahkan kebaikan kita, kita tidak ada pilihan lain melainkan kita masuk golongan yang kedua, iaitu golongan yang kufur nikmat, golongan yang mengingkari nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Maka golongan ini sebagaimana kata Musa kepada kaumnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Sekiranya kamu kufur kepada Allah, kepada nikmat-nikmatnya, maka sedikit pun tak mengurangkan kebesaran Allah, sebab Allah tu maha kaya lagi maha terpuji. Dan ayat sebelum tu, sekiranya manusia kufur kepada Allah, bukan setakat nikmatnya tak bertambah, tapi Allah bagi ancaman keras di akhirat besok, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku di akhirat sangat keras. Okey, kemudian ayat ke-9 Allah nak bagi tahu bagaimana Musa memujuk kaum dia supaya beriman dengan membawa cerita-cerita umat-umat dahulu. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'tikum, ini ada dua tafsiran. Pertama, alam ya'tikum ni masih kata-kata Musa yang bersambung dengan ayat sebelum ni. Jadi Musa yang berkata pada kaum dia, alam ya'tikum naba'ul lazina. Tapi ada ahli tafsir yang lain mengatakan pendapat itu lemah. Pendapat yang paling kuat ayat ini adalah dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah habis cerita Musa, maka Allah cerita secara umum kepada semua hambanya. Sama ada kaum Nabi Musa, umat Nabi Muhammad dan sampai kiamat. Okey, alam ya'tikum, tidakkah ya'tikum datang kepada kamu? Tidakkah datang kepada kamu? Di sini ada soalan. A tu dipanggil huruf istifham, huruf untuk bertanya. Dan saya sebut beberapa kali dalam kelas tadabbur, istifham ni ada dua maksud. Pertama, istifham bertanya untuk mendapat jawapan, untuk mendapat maklumat. Yang kedua, bertanya bukan untuk dapat jawapan, bukan untuk menambah maklumat, tapi bertanya untuk tujuan yang selain pada itu. Contoh nak perli, contoh nak mencela, contoh nak menegaskan, contoh nak memperlekehkan. Jadi soalan ni ada dua. Satu betul-betul nak tanya bila nak datang. Yang kedua, nak perli, nak ejekkan. Contohnya, kenapa datang sekarang? Itu soalan bukan nak jawapan, tapi nak mempertikaikan ataupun nak mengingkari perbuatan dia yang datang lambat. Kenapa datang sekarang? Jadi dalam Al-Quran, bila Allah bertanya, Allah bukan nak jawapan, sebab Allah maha mengetahui. Allah bukan nak ilmu. Allah ilmunya meluasi langit dan bumi. Tapi bila Allah bertanya, Allah sama ada nak mencela, nak menegaskan, nak mengingkari ataupun nak memperlekehkan sikap manusia yang bodoh. Okey, kita tengok dalam ayat ni, soalan ni bentuk apa? Apa tujuan dia? Alam ya'tikum, tidakkah datang kepada kamu naba'? Naba' kita ada bacakan dalam surah An-Naba'. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Jadi naba' ni adalah berita besar. Dan naba' berita besar. Ada satu lagi perkataan al-khabar. Al-khabar. Jadi kalau naba' berita besar, kalau khabar dia merangkumi semua. Dia boleh jadi berita kecil, boleh jadi berita besar.
Okey. Jadi kita dapat beza bila Allah sebut naba tu pasti dia cerita besar. Contoh Allah kata dalam surah An-Naba, amma yatasaalun 'anil naba'il azim. Tentang apa mereka bergaduh, tentang apa mereka pertikaikan. Jadi bila Allah utuskan Nabi, Allah turunkan Al-Quran kepada orang musyrikin Mekah, mereka bergaduh, mereka berselisih. Maka Allah tanya, amma yatasaalun, tentang apakah mereka yang saling bertanya, saling berselisih. Mereka berselisih ialah anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Apa berita besar? Bukan pasal ekonomi, bukan pasal kematian, bukan pasal kemiskinan, tapi berita besar ialah pasal hari kiamat dan apa yang akan berlaku selepas kiamat. Allah juga sebut dalam surah Al-Jumu'ah kan, qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma yunabbi'ukum. Bila kamu mati, yunabbi'ukum, Allah guna perkataan naba', Allah akan berita, Allah akan cerita pada kamu dengan apa yang kamu lakukan. Jadi Allah cerita apa yang kita lakukan di akhirat, satu berita besar, satu berita menakutkan. Sebab apa? Hasilnya sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Okey? Jadi khabar umum. Sebab tu orang tanya apa khabar, orang tak tanya apa naba'. Sebab cerita kita tu cerita kecil. Apa khabar kan? Okey? Jadi tidakkah datang kepada kamu naba', berita besar. Apa berita besar ni? Allazina min qablikum, iaitu orang-orang dari sebelum kamu. Orang yang sebelum kamu ni siapa ni? Kamu siapa? Kalau Allah bergantung pada siapa? Kalau pendapat pertama yang berkata adalah Musa, kalau yang berkata ayat ni adalah Musa, maka kamu tu adalah sebelum umat Nabi Musa. Siapa ni? Itulah kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Itu semua sebelum umat Nabi Musa. Tapi kalau Allah yang berkata ayat ni, maka kaum tu ialah orang musyrikin Mekah. Bila orang musyrikin Mekah makna berita sebelum orang musyrikin Mekah merangkumi semua sekali. Termasuklah umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, semua sekali. Okey, tidak datangkah kepada kamu berita orang-orang yang sebelum kamu? Siapa ni? Banyak, tapi Allah bagi contoh sedikit sahaja, iaitu satu, kaum Nuh. Yang kedua, dan Ad. Yang ketiga, Samud. Allah sebut tiga, kemudian Allah kata apa? Wallazina, dan orang-orang yang min ba'dihim, dari selepas mereka. Selepas mereka siapa ni? Selepas Nuh, selepas kaum Ad, selepas kaum Samud. Banyak lagi ya? Banyak lagi. Berapa banyak ni? Allah kata la ya'lamuhum, tidak mengetahui akan mereka itu illa, kecuali Allah. Jadi Allah kata cerita-cerita umat-umat dahulu, para nabi dahulu, bagaimana para nabi, para rasul berdakwah, dan bagaimana kaum mereka menolak dakwah para nabi, dan akhirnya Allah turunkan azab kepada umat-umat para nabi dahulu. Itu umat itu terlalu banyak. Ya Allah sebut tu Ad, Samud, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, ada sedikit je. Banyak lagi Allah tak beritahu. Sebab tu Allah kata apa? Tidak ada yang mengetahui mereka ni. Siapa mereka tu?
Yang selepas kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, banyak lagi. Tak ada siapa yang tahu kecuali Allah. Macam saya sebut sebelum ni, bukan semua kisah umat dahulu Allah cerita dalam Quran. Yang Allah cerita ialah yang ada manfaat, yang umat musyrikin Mekah ni, orang musyrikin Mekah pernah dengar cerita umat dahulu. Yang tu Allah cerita. Adapun cerita yang mereka tak pernah tahu dan tak pernah dengar pun, maka Allah tak cerita. Sebab apa? Kalau cerita benda yang belum didengari, belum diketahui, kosong, zero, biasanya tak ada pengajaran. Jadi Allah hanya cerita umat-umat yang biasa mereka dengar, khususnya umat-umat dan para nabi yang sekitar tanah Arab. Palestin, Syam, Iraq. Okey, jadi banyak lagi. Tapi yang tahu semua tu ialah Allah saja. Nabi Muhammad pun tak tahu semua. Jadi Allah hanya bagi tahu yang orang musyrikin sepatut ambil pengajaran dan mereka ada maklumat yang lepas. Okey. Apa cerita mereka ni? Allah tanya ni. Bila sebut kaum tu termasuklah kita. Jadi seolah Allah tanya kita, sebab tu cara-cara tadabbur Al-Quran yang berkesan ialah bila kita baca Quran, kita rasa Allah sedang bercakap dengan kita. Allah sedang menuju kepada kita. Kaum tu kita. Tidak datangkah kepada kamu berita orang-orang dahulu? Seperti kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Okey. Kita selalu baca Quran dan ramai dah khatam berkali-kali. Boleh tak cerita apa cerita kaum Nabi Nuh ni? Yang Allah tanya ni. Cerita Nabi Nuh sampai tak pada kamu? Kalau sampai, apa ceritanya dan apa pengajarannya? Sebab setiap kali Allah menceritakan umat dahulu, Nabi-Nabi dahulu, pasti ada tujuan, pasti ada pengajaran. Cuba buka surah Yusuf. Ayat 111. Ayat 111. Laqad kana qasasihim ibratun ma kana walakin tasdiqa allazi wa tafsila wa hudan wa rahmatan. Okey, surah Yusuf ayat terakhir sekali. Cuba kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad. Macam biasa bila sebut laqad ada perkataan wallahi. Bila kita baca tafsir, ulama mengatakan Allah bersumpah dengan perkataan wallahi, tapi tak disebut. Sebab orang Arab bila sebut laqad, orang Arab faham. Ada sumpah sebelum itu. Bila ada orang Arab dah faham, Allah tak sebut. Demi Allah, pasti sesungguhnya adalah dalam kisah-kisah mereka. Qasasihim jamaah plural. Kalau satu kisah, dah jadi bahasa Melayu kisah. Kalau jamak qasas. Pasti sesungguhnya adalah dalam kisah-kisah mereka. Kisah siapa ni? Umat-umat dahulu. Seperti umat Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Dalam kisah mereka ada ibrah. Ibrah apa dia? Ibrah pengajaran. Jadi Allah kata, setiap kisah umat-umat dahulu yang disebut dalam Quran, pasti ada pengajaran. Jadi bila ada pengajaran, Allah kata ada pengajaran, maknanya kita kena faham dan kena keluarkan pengajaran tu.
Kalau kita kata saya tak tahu, tak faham apa-apa, maka kita menganggap yang Allah cakap tu kosong. Sebab tu Allah sebut lagi lepas tu. Pengajaran ni untuk siapa ni? Cuba tengok. Ibrah. Untuk siapa ni? Liulil albab. Allah sebut. Sebab Allah tahu, Allah mencipta manusia. Akhirnya yang baca kisah-kisah dalam Quran, yang faham, yang ambil pengajaran, orang yang betul-betul berakal. Ulul albab. Maknanya Allah nak beritahu, siapa baca Quran tak faham apa kisah umat Nabi Nuh, apa pengajaran daripada kaum Samud, apa berlaku pada kaum Samud, bagaimana Allah binasakan kaum Ad, dia tak tahu apa-apa, maka dia adalah bukan ulul albab. Dia orang yang tak waras. Baca benda penting, baca benda besar ni, Allah kata nabak berita besar, tapi tak tahu apa-apa, memang tak waras. Kita dengar berita pasal COVID-19 pun, kita dengar, kita faham. Tapi itu bukan nabak sebenarnya. Itu bukan nabak. Yang nabak ialah cerita yang boleh menakutkan kita sehingga kita kembali kepada Allah. Cerita hari akhirat. Cerita bagaimana Allah binasakan umat-umat dahulu. Jadi kalau cerita manusia kita dah terkesan, macam mana cerita pencipta manusia kita tak rasa apa-apa. Jadi Allah nak beritahu, siapa tak faham cerita-cerita umat dahulu dalam Al-Quran, dia bukan ulul albab. Kemudian Allah kata apa lagi? Makana hadisan. Cerita umat dahulu dalam Quran bukan hadis. Bukan satu cerita yuftara. Yuftara apa makna? Yang direka. Makna kadang-kadang orang ni mereka-reka cerita. Supaya apa? Jadi penghibur, penglipu lara. Allah kata Quran bukan macam tu. Semua kisah dalam Quran, termasuklah kisah Fir'aun, walaupun dia paling jahat, tapi ada pengajaran. Bukan satu hadis yuftara. Satu cerita yang direka, saja-saja nak reka. Walakin akan tetapi, tasdiqal lazi. Cerita umat dahulu, dia bukan main-main, bukan reka-reka, bahkan dia adalah membenarkan allazi bayna yadaihim, yang ada dalam kitab-kitab orang-orang dahulu. Jadi cerita dalam Quran sama dengan apa yang disebut dalam cerita dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Makna Allah nak bagi apa ni? Kalau cerita tu sama, sumbernya mesti satu, iaitu daripada Tuhan yang satu, Allah. Jadi kalau sumbernya satu, menunjukkan Tuhan yang layak disembah hanya satu sahaja, bukan dua, bukan tiga. Kemudian yang kedua, kisah-kisah tu juga ada tafsil, menghuraikan setiap sesuatu. Cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Lut, cerita kaum Samud, semua ada tafsil, penghuraian. Iaitu kalau kita tengok hukum dia, ada kaitan dengan kehidupan kita. Tengok bagaimana Nabi Ibrahim berdepan dengan bapaknya yang kafir, yang membuat berhala. Ada huraian untuk kehidupan kita. Bagaimana nak menghadapi bapa kita yang tak solat. Bagaimana Nabi Nuh berdepan dengan isteri yang ingkar. Itu tafsil, huraian bagaimana kita nak berdepan dengan isteri ataupun anak yang tak beriman. Nabi Yaqub menghadapi masalah anak yang 10 orangnya semua jahat. Semua bercakap bohong dengan bapa yang juga seorang Nabi. Maka di situ ada tafsil, bagaimana cara nak menghadapi anak yang degil. Jadi tafsil. Dan akhirnya, setelah kita faham, kita akan dapat hudan, petunjuk dan rahmat. Dan Allah ulang sekali lagi. Hudan, petunjuk dan rahmat ni yang akan diperoleh daripada kisah-kisah umat dahulu, siapa yang akan dapat? Siapa yang akan dapat? Semua orang yang baca Quran? Bukan. Semua orang yang hafal Al-Quran? Bukan. Semua orang yang baca tajwid dengan betul? Bukan. Yang betul-betul dapat hudan dan rahmat daripada Al-Quran, khususnya daripada kisah umat dahulu, ialah liqaumin yu'minun. Untuk kaum yang beriman dengan Allah, beriman dengan Quran saja. Dan kaum beriman ni menghuraikan ulul albab. Jadi kalau dia tak berakal, dia tak beriman. Kalau tak beriman, tak berakal. Okey? Jadi ayat ni Allah nak tegaskan, semua cerita dalam Quran, cerita Abraha, cerita tentera bergajah, cerita dalam surah Al-Kahfi, cerita orang yang ada 2 kebun, cerita Musa dan Khidir, cerita anak yatim, semua tu ada pengajaran.
Makna kalau kita baca Quran berkali-kali khatam dan hafal pula tapi tak tahu apa, kita tak berakal. Yang ni yang Allah kata pekak, buta dan bisu. Okey? Jadi saya nak tekankan di sini. Kita yang belajar Quran, kita yang tadabbur Al-Quran, kita yang selalu baca Al-Quran. Saya nak tanya, apa pengajaran daripada kisah Nabi Nuh? Sebelum tu apa berlaku pada kaum Nabi Nuh dan apa pengajarannya? Boleh jawab? Sekarang kerja rumah sebab duduk kat rumah dah. Apa kerja rumah? Allah kata tidak datang kepada kamu berita besar, iaitu orang-orang yang datang sebelum kamu. Contoh kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Sekarang bagi jawapan pada saya. Apa cerita berlaku pada 3 kaum dan apa pengajarannya? Kalau kita boleh jawab, alhamdulillah kita berakal. Kalau kita tak boleh jawab, tak tahulah. Okey, pertama kaum Nabi Nuh. Boleh cerita ringkas ataupun paling kurang sebut pengajarannya. Ni kelas live ni kena banyak sabar. Sebab soalan nak sampai pun lambat, jawapan nak sampai pun lagi lambat. Apa dia? Allah musnahkan kaum dahulu untuk kita dapat apa? Rahmat. Tak, soalan dia apa berlaku pada kaum Nabi Nuh? Ni nabat ni berita besar yang berlaku pada kaum Nabi Nuh, kaum Ad dan Samud. Ya, soalan kedua, apa pengajarannya untuk kita? Bila sebut pengajaran, dia berkait dengan kita, bukan orang. Jadi Allah kata setiap kisah tu ada pengajaran untuk kamu. Untuk kita, jadi pengajaran ada kaitan dengan kehidupan kita. Kaum Nabi Nuh sedikit sahaja yang beriman. Okey, itu antara yang berlakulah. Tapi pengajarannya apa? Iman tak dapat diwarisi. Jadi pengajarannya apa? Itu lebih kepada apa yang berlakulah kan. Mana kaum Nabi Nuh, walaupun Nabi Nuh berdakwah sekian lama, tapi ia beriman sedikit sekali, maka Allah hukum. Tapi pengajaran untuk kita apa dia? Jadi antara pengajarannya ialah Allah bila nak muliakan seseorang, Allah bagi kerja yang berat dan susah. Nabi Nuh ni Nabi. Bila Nabi, manusia yang termulia. Dan bila Allah muliakan seseorang, Allah tak bagi kesenangan. Allah tak bagi kemewahan. Allah tak bagi kerehatan. Tapi Allah bagi susah. Pengajaran untuk kita apa dia? Kalau aku nak mula di sisi Allah, aku kena susah. Kalau kita asyik fikir nak senang, kita tak akan jadi mulia. Tengok Nabi Nuh berdakwahkan 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Nabi Nuh satu dakwah 950 tahun. Allah boleh je nak jadikan Nabi Nuh tu berdakwah 9 tahun, semua orang beriman.
Tapi kenapa Allah biarkan Nabi Nuh berdakwah sampai 950 tahun? Itu tanda Allah sayang pada Nabi Nuh. Itu tanda kerja Nabi Nuh, kerja yang mulia, kerja yang baik. Kerja mulia, kerja yang baik, tandanya apa? Susah. Bila senang, bukan kerja mulia. Okey, kemudian yang beriman pula berapa orang? Beriman 70 orang. Pengajarannya apa? Apa pengajarannya? Berdakwah 950 tahun tapi beriman 70 orang. Pengajarannya apa? Kerja Nabi, kerja pendakwah hanya menyampaikan. Jangan target ramai orang beriman, ramai pengikut. Jangan target. Sebab itu hidayah di tangan Allah. Jadi Allah nak begitu pada Nabi Nuh dan kepada kita semua. Pengajarannya apa? Kerja kamu ialah sampai je. Jangan peduli. Orang terima ke, orang tolak ke, orang maki, jangan peduli. Sebab kerja kamu menyampaikan. Bukan memastikan seramai mungkin orang beriman. Jadi pengajaran untuk kita, bila kita berdakwah, jangan fikir supaya orang beriman. Sebab kalau kita fikir supaya orang beriman, bila orang tak beriman, kita kecewa, kita putus asa, kita give up. Tapi kalau kita fikir tugas aku menyampai je, kita tak akan putus asa. Orang maki pun kita boleh senyum. Kenapa? Sebab target aku dah sampai. Matlamat aku hanya menyampaikan dan telah aku buat. Apa aku nak risau? Apa aku nak sedih? Kemudian apa lagi pengajaran? Pengajaran lagi ialah sabar. Kita kadang-kadang masalah kecil pun kita tak sabar. Kadang-kadang barulah dikawal pergerakan kita baru sebulan, kita dah tak sabar. Mengamuk sana, mengamuk sini. Itu belum berdakwah tu. Tak buat apa-apa pun, tak berdakwah pun. Hanya tak boleh bergerak, tak boleh bekerja, tak boleh keluar, tak boleh. Semua anak kadang-kadang itu pun kita dah tak sabar sebulan. Maka tengoklah kisah Nabi Nuh. Ini bukan sebulan, bukan setahun, bukan 9 tahun, tapi 950 tahun. Jadi bila kita tengok kisah Nabi Nuh yang begitu sabar, kita akan jadi orang yang penyabar. Kita akan rasa malu kepada Nabi Nuh. Dahlah aku tak berdakwah, dengan ujian kecil pun aku tak sabar. Layak tak aku menjadi ahli syurga? Dan juga di sini Nabi Nuh berdakwah. Allah sebutkan dalam surah Nuh, bila Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Bukan setakat 950 tahun. Bukan setakat sedikit yang beriman. Tapi apa sikap kaum dia? Apa sikap kaum dia? Setiap kali Nabi Nuh berdakwah, kaum dia tutup. Ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Dia tutup telinga. Kemudian wastaghshaw thiyabahum. Mereka tutup muka mereka dengan kain. Jadi setiap kali Nabi Nuh bercakap, terus mereka tutup telinga dan terus mereka tutup muka. Tutup telinga sebab tak nak dengar suara Nabi Nuh, benci. Tutup muka sebab tak nak tengok muka Nabi Nuh. Cuba bayangkan hebatnya kesabaran Nabi Nuh. Ini bukan 3 hari kaum dia buat macam tu. Setiap kali Nabi Nuh berdakwah, mesti ada kaum dia tutup telinga, tutup muka. Selama berapa ni? 950 tahun. Kesabaran yang sangat-sangat luar biasa. Dan kerana Nabi Nuh sabarlah, kita ada hari ini. Sebab setelah itu Nabi Nuh berdoa supaya Allah hancurkan semua yang tak beriman. Dan Allah matikan. Yang naik kapal 70 orang tu yang beriman. Dan kita ni, kita yang ada hari ini, semoga kita termasuk orang beriman, adalah hasil daripada 70 orang yang beriman dengan Nabi Nuh, dan hasil pada kesabaran Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Cuba bayangkan kalau Nabi Nuh tak bersabar, 70 orang pun tak ada dan kita pun tak ada. Ini Allah suruh kita berfikir. Dan Allah suruh kita ambil pengajaran. Jadi jangan baca Quran saja tapi tak rasa keperitan, kesabaran, kehebatan Nabi Nuh dan jasanya yang sangat besar kepada kita semua. Dan jadilah kita orang yang mulia macam Nabi Nuh. Jadilah pendakwah. Bila berdakwah, kena bersedia untuk dimaki, bersedia untuk dihina, bersedia untuk ditolak oleh masyarakat. Sebab itulah ciri-ciri orang yang mulia.
Tapi kalau asyik dipuji, diagungkan, dimuliakan, dipuja sehingga jadi selebriti, itu bukan pendakwah. Bukan pendakwah. Macam mana pendakwah bawa benda yang bercanggah dengan masyarakat, tiba-tiba masyarakat selanjung. Sedangkan banyak lagi amalan masyarakat yang bercanggah dengan Islam. Jadi ada something wrong, tak kena. Kalau pendakwah bawa kebenaran, dia mesti bercanggah dengan kebanyakan amalan masyarakat. Bila bercanggah, ramai orang tak suka. Tiba-tiba disanjung, dipuja, jadi selebriti. Jadi macam dia tu, macam lebih hebat daripada Nabi Nuh. Nabi Nuh dimaki, dihina, sedikit saja pengikutnya. Kadang-kadang kita berbanggakan, orang tu follower dia juta-juta. Jangan berbangga dengan angka. Sebab kalau kita berbangga dengan angka, seolah Nabi Nuh tak hebat. Sebab follower dia hanya 70 orang je. Dalam masa 950 tahun. Jadi jangan berbangga dengan pengikut yang banyak. Jangan berbangga dengan follower yang juta-juta. Kadang-kadang itu tipu daya syaitan supaya kita rasa apa? Yang kita buat dah betul. Akhirnya kita tak baiki dan tidak ada penambahbaikan. Okey. Saya sebut ringkas cerita Nabi Nuh. Sebab bila Allah tanya, tak datang ke cerita Nabi Nuh pada kamu. Mana Allah tanya kita lah. Jadi kalau kita pun tak tahu apa cerita Nabi Nuh dan tak tahu pengajaran, mana kita takut-takut kita termasuk orang yang pekak. Baca Quran tapi tak faham apa-apa. Allah selalu bertanya, apa dia pengajaran? Kita tak boleh jawab. Jadi takut-takut kita termasuk golongan yang Allah mencela. Baca Quran tapi macam keldai. Baca Quran tapi macam binatang ternak. Okey? Kita pergi yang kedua, kaum Samud. Secara ringkas. Kaum Samud ni, di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Dan siapa nabinya? Apa berlaku pada kaum Samud? Macam mana Allah turunkan azab kepadanya? Ini yang jadi panjang ni tadabbur ni. Dia bila Allah tanya kaum tu, kita kena faham satu persatu. Kalau saya jalan terus je, kita orang pekak lah. Dah belajar, dah tadabbur, tapi bila orang tanya, boleh tak bagi pengajaran pasal kisah kaum Samud? Kita pun tenganga. Jadi itu bukan tadabbur. Okey? Apa jawapannya? Kaum yang kedua. Kaum Samud di mana ni? Ada jawab tak? Apa dia? Kaum Nabi Saleh. Tapi di mana mereka ni? Penempatan mereka di mana? Saya pernah cerita ni dalam kelas, sebab bila kita tadabbur Al-Quran, dari surah ke surah, kita akan banyak dengar cerita kaum Samud dan Ad. Bahkan ulama kata dua kaum yang paling popular, yang paling kerap disebut oleh Allah dalam Al-Quran, dua kaum ni, Samud Ad. Mesti ada kelebihan ataupun pengajaran yang besar. Okey, kaum Samud, nabinya Saleh. Tempatnya di mana? Tempatnya ada jawab? Madain Saleh. Madain Saleh kat mana ni? Madain Saleh kat mana ni? Kat Singapura ke, kat Brunei ke? Arab Saudi belah mana? Belah selatan ke, utara ke, barat ke, timur? Betul. Madain Saleh ni, dia dekat Tabuk, atas pada Madinah, utara Saudi. Jalan nak menuju ke Jordan ataupun Syam. Ini peta Saudi, ni Syam. Sini Madinah. Sini Madain Saleh. Dia tak jauh daripada Tabuk.
tak jauh daripada Tabuk. Daripada Madinah ni nak pergi ke Syam ataupun nak pergi ke Tabuk. Tabuk ni atas sikit lah. Atas sikit. Atas pada Madain Saleh. Jadi pernah satu masa Nabi nak pergi berperang ke Tabuk. Biasa dengar kan peperangan Tabuk. Jadi on the way nak pergi ke Tabuk tu jumpa Madain Saleh, iaitu tempat kaum Samud di Azab. Dan ada sahabat bila sampai kat Madain Saleh, mereka berhenti dan minum air di telaga di situ. Telaga tu katanya tempat unta Nabi Saleh minum. Jadi bila kaum Nabi Saleh minta pada Nabi Saleh bukti dia sebagai Nabi, maka Allah pun berdoa, Nabi Saleh berdoa pada Allah, dan Nabi Saleh masa tu minta kaum dia berkumpul. Dan masa tu Nabi Saleh berdoa pada Allah. Tapi sebelum tu Nabi Saleh bertanya pada kaum dia, okey, kamu nak unta kan? Unta yang luar biasa. Kemudian mereka sebut lagi warna merah. Kemudian yang ketiga mereka sebut lagi nak unta yang bunting, yang mengandung 10 bulan. Maka Nabi Saleh panggil semua dan tanya, okey, kalau betul-betul Allah bagi unta sebagaimana yang kamu minta, kamu akan beriman tak? Semua kaum mereka menjawab, kami akan beriman. Maka Nabi Saleh berdoa dengan penuh yakin kepada Allah, dan masa tu diceritakan dalam tafsir, unta keluar daripada satu batu yang besar. Dan unta tu sangat besar luar biasanya. Mengandung 10 bulan dan warnanya merah sebagaimana yang diminta. Bila dah betul-betul keluar, kaum dia dah mula menggelabah. Sebab apa? Sebab mereka memang tak nak beriman. Sebab mereka yakin yang mereka minta tu Nabi Saleh tak mampu bagi. Tiba-tiba Allah tunjukkan, Allah buktikan bahawa Allah tu Maha berkuasa. Jadi bila Allah keluarkan unta daripada batu, dalam tafsir disebut tapi ada ulama mengatakan sebenarnya dalil unta tu keluar daripada batu sebenarnya tidak ada dalil yang sahih. Cuma dia sebut dalam tafsir. Jadi akhirnya kaum dia tergugat. Dan Nabi Saleh bagi tahu ini unta naqatullah, unta Allah. Kamu jangan kacau, jangan sentuh, jauh lagi jangan sembelih. Dan unta ni akan minum daripada telaga kamu satu hari, kemudian kamu minum di hari yang lain. Hari unta minum jangan kacau. Dan hari kamu minum, unta tak akan minum. Itu je permintaannya. Mudah je. Tapi akhirnya kaum dia dengki. Dengki pada siapa? Unta. Dan marah kepada Nabi Saleh. Sebab apa? Ada satu hari dia tak boleh minum. Hanya kerana seekor haiwan, unta. Jadi akhirnya, izin ba'asa ashqaha. Allah sebut dalam surah Syams. Ketika itu bangkitlah seorang yang paling celaka. Katanya nama Qidar bin Saleh. Yang paling celaka, yang paling jahat, dia pun bunuh unta tersebut dengan sokongan dan persetujuan semua kaum. Kemudian setelah mereka bunuh unta, dan unta tu bunting, unta tu beranak, yang anak dilahirkan pun dibunuh. Maka Nabi Saleh beritahu, oleh kerana kamu dah langgar perjanjian, Allah akan turun azab kepada kamu 3 hari. Tunggulah daripada sekarang. Mulai daripada sekarang sampai 3 hari, Allah akan turun azab. Maka kaum dia bukan semakin takut, semakin dendam kepada Nabi Saleh, maka mereka rancang nak bunuh pula Nabi Saleh. Nak bunuh Nabi Saleh, akhirnya Allah bagi kepada Nabi Saleh keluar daripada Madain Saleh ni, keluar pergi ke Palestin. Sebab apa? Allah nak turunkan azab kepada kaum Samud khas, supaya orang beriman selamat daripada azab tersebut. Maka Allah mula turunkan apa ni? Ada dalam tafsir menyebut muka dia mula-mula warna kuning, lepas tu warna merah, muka kaum Samud. Kemudian hari ketiga Allah jadikan muka mereka hitam. Dan akhirnya Allah turunkan angin yang ribut, yang kuat, yang sejuk. Allah turunkan petir. Suara petir, dan akhirnya semua mati bergelimpangan. Dalam tempoh 3 hari sejak mereka melanggar perintah Allah. Jadi kaum Samud ni, apa punca mereka kufur kepada Allah? Apa punca mereka tolak Nabi? Ini pengajaran dia. Apa pengajaran dia? Pengajarannya satu,
Kaum Samud ni Allah sebut dalam Quran, kelebihan kaum Samud ialah Allah bagi fizikal dia besar dan kuat. Fizikal dia besar dan kuat sehingga dia boleh potong batu-batu di bukit dan boleh buat rumah. Yang kedua, Allah bagi juga mereka kekuatan kerajaan dan tentera. Tengok inilah punca mereka kufur kepada Allah. Allah sebut dalam surah Al-Alaq, fa kalla innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia itu la yatgha, akan melampau. Bila tu? Ar-ra'ahu istaghna, apabila dia lihat diri dia serba kuat, serba cukup, serba kaya. Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Pengajaran untuk kita apa dia? Jangan tamak kepada dunia dan jangan tamak nak jadi kaya. Sebab bila Allah bagi kita kaya, kadang-kadang menyebabkan kita sombong. Jadi kekayaan tu lebih mudah untuk kita sombong daripada kemiskinan. Sebab itulah Allah bagi kepada para nabi tidak kaya. Hampir semua para nabi miskin. Hampir semua para nabi kerja biasa je, gembala kambing. Tapi Allah bagi kekayaan, kekuasaan hanya biasanya kepada orang yang kufur kepada Allah. Sebab biasanya dengan kekayaan mereka, manusia akan mudah kufur. Maka pengajaran untuk kita, jangan jadi orang yang kaya dan sombong. Kalau nak jadi orang kaya, pastikan kaya yang bertakwa. Jadi proses sebelum kaya, jadilah orang yang bertakwa. Ketika itu kaya tidak akan memudaratkan kita. Tapi jangan jadi orang kaya sebelum jadi orang bertakwa. Ketika itu kekayaan kita akan merosakkan iman kita. Dan Allah sebut kekuatan Nabi Samud. Nanti saya rangkumkan sekali Jadi saya rangkum dengan kaum Ad. Saya sebut Samud dulu Dalam ayat ni Ad dulu. Sebenarnya ikut tertib kaum Ad dulu. Ikut tertib. Lepas kaum Nabi Nuh, kaum Ad. Lepas kaum Ad, kaum Samud. Ikut tertib dalam ayat ni. Okey, kaum Ad pula. Di mana nabinya siapa? Hud. Tempatnya di mana? Tempatnya di Yaman. Yaman di sini. Sini kaum Ad, Yaman. Iaitu di selatan Saudi. Kaum Samud di utara Saudi. Madain Saleh, dekat dengan Syam. Kaum Ad di selatan Saudi, iaitu di Yaman. Okey, apa kelebihan kaum Ad? Kalau kelebihan kaum Samud, Allah sebut Allah bagi kekuatan fizikal sehingga dia boleh potong batu bukit untuk buat rumah. Dan juga kekuatan tentera. Kelebihan kaum Ad ialah Allah bagi badan dia kuat juga, besar dan kuat, dan mereka boleh bina bangunan yang tinggi. Bangunan yang tinggi dan tiang yang kukuh. Dan juga Allah bagi kekayaan pada mereka. Allah bagi kekayaan pada mereka dan kerajaan yang kuat. Nak lebih kurang sama dengan kaum Samud. Jadi semua ni faktor badan yang kuat, lebih kuat daripada orang lain, sehingga dia berbangga. Siapa lagi lebih kuat daripada kami? Kekuatan mereka menjadikan mereka sombong dan kufur kepada Allah. Kemudian kita boleh buka surah. Apa surah yang kita biasa baca ataupun surah lazim yang ada kisah dua kaum ni, kaum Samud dengan kaum Ad. Biasa dia sebut dalam surah panjang kan, surah Baqarah, surah Al-A'raf, surah Hud. Tapi dua kisah ni, Samud dengan Ad, ada Allah sebut dalam surah lazim. Surah apa tu? Surah apa? Okey, saya baca ayat Alam tarakai
Okey. Allah kata apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samud allazina jabu sakhra bil wad. Surah apa ni? Surah Al-Fajr kan? Ayat 6. Ini surah lazim. Jadi Allah tanya lagi. Dalam surah ni pun Allah tanya soalan. Alam tara, yang biasa kita dengar, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tentera bergajah, itu surah lagi pendek kan? Tapi ini pun soalan sama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu berfikir bagaimana Allah telah lakukan kepada kaum Ad? Allah tanya kita, kamu fikir tak kehebatan Allah ketika Allah membinasakan kaum Ad? Hebat tak kaum Ad? Allah sifatkan dalam ayat ni. Iram zatil imad. Kaum Ad ni Iram. Iram ni ada dua tafsiran. Pertama, Iram ialah tempat kaum Ad ni di Yaman. Ada satu tempat nama dia Iram. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan Iram ialah nama kabilah Ad. Nama kabilah Ad. Jadi Allah tanya soalan, kamu tak fikir ke kehebatan Allah ketika Allah membinasakan kaum Ad yang tinggal di Iram, dan apa sifat dia, kelebihan dia? Zatil imad. Zatil imad. Apa makna zatil imad? Zat mana mempunyai, imad mana tiang. Tengok Allah sebut orang kelebihan kaum yang Allah binasakan. Zat mempunyai, imad tiang. Jadi kelebihan kaum Ad apa dia? Ni. Yang di Yaman, zatil imad. Iaitu mempunyai, dia mampu membuat bangunan-bangunan yang banyak tiang dan tinggi dan kukuh. Imad tu mana tiang? Imad as-salatu imaduddin. Biasa dengar kan? As-salat imaduddin. Salat adalah tiang agama. Jadi zatil imad, Allah sifatkan kelebihan kaum Ad ialah mereka boleh membina bangunan-bangunan yang tinggi, tiang-tiang yang kukuh. Kalau kita katanya pergi sekarang pun tiang tu masih ada, walaupun dah beribu tahun berlalu. Menunjukkan kehebatan kaum tu. Dan kerana hebat itulah mereka sombong. Kemudian wasamud allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang kehebatan kaum Ad ni tak pernah dicipta seperti mereka di negeri ketika itu. Mana Allah beritahu, Allah bagi kelebihan kekuatan kepada kaum Ad yang Allah tak bagi pada kaum lain ketika itu. Tengok Allah muliakan satu kaum, tapi akhirnya mereka kufur dengan kelebihan tersebut. Kemudian Allah sebut pula kaum yang kedua, Samud. Kaum Samud allazina jabu. Ini kelebihan kaum Samud. Kelebihan kaum Samud apa dah? Jabu, mereka memotong as-sakhra, batu, bil wadi, di satu tempat, ataupun wadi mana lembah. Di mana ni? Di Madain Saleh. Di Madain Saleh. Boleh? Jadi simple aja Allah sebut. Allah hurai lagi kelebihan mereka ni di ayat yang lain, surah yang lain. Tapi dalam surah ni simple aja. Kelebihan kaum Ad zatil imad. Ingat kelebihan kaum Ad di Yaman ialah zatil imad. Boleh buat bangunan yang kuat, yang kokoh, dan tiangnya tinggi dan banyak. Kaum Samud di Madain Saleh, apa kelebihannya? Jabu sakhra bil wad. Jabu sakhra bil wad. Kelebihan dia apa dia? Kelebihan dia potong batu bukit. Dan buat rumah. Bina rumah. Dia kalau nak potong batu bukit sekarang, dia kena ada alat khas. Kadang-kadang ambil masa berbulan-bulan. Tapi kaum Samud ni, dia potong tanpa alat. Bukan setakat potong, dia boleh buat rumah dalam bukit tu. Dia ukir-ukir, buat bilik air, buat dapur, buat tempat rehat. Semua tu dalam bukit. Kehebatan. Kaum Ad pula, Nabi Hud, tempatnya di Yaman. Kelebihannya apa?
kuat dan bina bangunan tinggi dan banyak tiang. Okey? Ini maklumat ringkas supaya kita tak menjadi orang yang pekak bila baca Quran. Bila Allah tanya, kamu tak tahu ke cerita kaum Samud? Paling kurang kita ada maklumat ringkas. Kaum Samud, nabinya Saleh, tempatnya Madain Saleh, di dekat Tabuk di utara Saudi, dan kelebihannya potong batu bukit dan bina rumah dalam bukit tu. Kaum Ad, nabinya Nabi Hud, dan tempatnya di Yaman, di selatan Saudi, dan kelebihannya badan dia kuat sehingga dia boleh bina bangunan tinggi yang banyak tiang dan kukuh. Okey? Antara dua ni yang mana dahulu, ikut susunan ayat. Kaum Ad dulu. Lepas ni barulah datang kaum Samud. Ada pendapat mengatakan, kalau orang tanyalah, dua-dua kaum ni bangsa apa? Dalam tafsir mengatakan, kebanyakan ulama tafsir mengatakan, dua-dua ni bangsa Arab. Dua-dua ni bangsa Arab, wallahu a'lam. Itu pendapat. Okey. Kita pergi yang ketiga. Kita pergi pula. Apa yang Allah binasakan dua kaum ni? Sebab Allah tanya ni, kamu tak tengok ke? Kamu tak fikir ke? Bagaimana Allah binasakan dua kaum yang hebat ni? Badan kuat, badan tinggi, boleh potong batu bukit, boleh bina bangunan tinggi. Dan Allah tak pernah cipta makhluk yang paling kuat daripada mereka ketika itu. Tapi bila mereka kufur, Allah binasakan dengan apa? Ini Allah tanya ni. Sama dengan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah bertanya, bila bertanya kita kena tahulah. Kalau tak tahu kita macam orang pekak. Okey. Siapa nak jawab? Allah binasakan dengan apa ni? Kaum Ad. Kalau boleh jawab dengan ayat Quran sekali. Surah apa, ayat apa? Itu penting baca terjemahan tu. Sebab tu saya anjurkan, bulan Ramadan ni jangan baca nak khatam saja. Tapi bacalah terjemahan. Paling-paling kurang, saya yakin, kalau kita baca terjemahan, satu surah ke, satu juzuk ke, satu Quran ke, paling-paling kurang 50% kita faham. 50% kita boleh faham. Yang 50% lagi tak faham, okey tak apa, kita boleh bertanya ustaz ataupun pergi kelas tadabbur. Paling-paling kurang 50% kita boleh faham. Okey? Jadi apa yang Allah binasakan kaum Ad? Dengan apa Allah binasakan? Boleh buka surah Fussilat ayat 15. Surah Fussilat ayat 15. Kalau saya cakap mungkin orang kata kasar kan. Siapa yang baca Quran dah bertahun-tahun, dah khatam berkali-kali, tapi tak tahu apa, macam mana Allah binasakan dua kaum ni. Kalau saya kata pekak, orang ni pekak, kasar. Tapi sebenarnya yang kata tu Allah. Bila Allah tanya, macam mana Allah binasakan mereka, kita tak boleh jawab. Sedangkan kita dah khatam berkali-kali, dan Allah sebut pun dalam beberapa ayat, dalam beberapa surah, macam mana Allah binasakan kaum tu, supaya apa? Supaya kita berfikir betapa hebatnya Tuhan. Dan juga supaya kita berfikir, jangan cuba nak sombong dengan Tuhan. Bila sombong je, hancur. Okey, surah Fussilat ayat 15 kan? Cuba baca. Fa'amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi. Kemudian wa qalu man
Asyaddu minna quwwatan. Awalam yarau huwa asyaddu bi ayatina yajhadun. Lepas tu ayat lepas tu dia fa arsalna panjang kan? Fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayamin nahisatin linudhiqahum khizi fil hayatid dunya. Dah. Wal azabul akhirati akhza wa hum yunzarun. Cuba tadabbur. Cuba tadabbur. Allah sebut setiap ayat kita wajib tadabbur walaupun dia bukan daripada surah Ibrahim. Allah kata apa? Fa amma adun. Cuba tengok Allah nak bagi tahu punca manusia sombong. Adapun kaum Ad fastakbaru, sombong. Istakbaru. Istakbaru ni sifat orang kafir. Sifat orang yang tak beriman kepada Allah. Jadi jangan ada dalam diri orang beriman. Bahkan Nabi kata la yadkhulu al-jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tak akan masuk syurga siapa yang ada dalam hatinya walaupun sebesar zarah perasaan sombong. Jangan berbangga dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan rumah, dengan harta, dengan ilmu, dengan guru kita, dengan kebaikan kita. Jangan berbangga. Sebab apa? Haram masuk syurga walaupun hanya sebesar zarah. Jadi syaitan dilaknat sebab sombong. Kaum Ad pun dibinasakan sebab istakbaru. Okey? Dan Nabi sebut, saya nak ulang sekali lagi, antara sifat orang sombong apa dah? Yang Nabi kata sebesar zarah pun tak boleh masuk syurga. Lalu sahabat bertanya, macam mana sombong tu? Adakah aku pakai kasut baru sombong? Pakai baju baru sombong? Nabi kata bukan. Sombong ialah dua. Sombong dua. Al-kibru dua. Satu, batarul haq. Yang kedua, tengok Nabi sayang pada kita, Nabi bagi pengertian sombong supaya kita dapat elakkan. Dan banyak ada pada diri manusia, termasuklah orang Islam. Apa dia? Pertama, batarul haq, dia tolak kebenaran. Dia buat yang salah, bila ditegur, dia tolak. Itu sombong. Dan Nabi kata, haram masuk syurga. Berapa banyak kita dengar kebenaran, tapi kita tak tunduk pada kebenaran. Kita tak kata sami'na wa ata'na. Jadi kalau kita walaupun Islam, walaupun solat, bila ditegur, kita tak dengar. Termasuk orang yang istakbaru, menolak kebenaran. Kadang-kadang cerita sunnah Nabi, kita buat tak endah. Sebab apa? Kita rasa yang kita buat pun tak salah. Jangan sombong dengan Nabi. Jangan sombong dengan sunnah Nabi. Yang kedua, ghamtun nas, merendahkan orang lain. Bila tu merendahkan orang lain? Bila kita banyak ilmu, kita banyak harta, bila anak kita semua berjaya, bila rumah kita lebih besar pada orang, mulalah kita nak merendahkan orang. Khususnya bila jumpa orang miskin. Jumpa orang miskin, kita layan dia macam orang second class. Jumpa pendatang ke, jumpa orang rohingya ke, kita halau dia. Itu adalah sifat sombong. Jadi saya rasa susah nak kita manusia nak selamat daripada sifat ni.
Sebab itulah Nabi dengan para sahabat, walaupun dia Nabi, dia tak pernah memandang rendah pada sahabat. Bahkan orang nak buat maksiat pun Nabi tak menghina dia. Orang yang nak minta berzina dengan Nabi, Nabi tak hina. Tapi Nabi nasihat dengan baik supaya dia menjadi orang bertakwa. Orang kencing dalam masjid pun Nabi tak hina. Tapi Nabi dengan penuh hikmah, Nabi nasihat dia supaya akhirnya dia menjadi orang yang beriman. Jadi jangan rendahkan orang. Bila orang tu tak tahu ke, jahil agama ke, miskin ke, jangan kita merendah. Sama ada dengan perkataan ataupun dengan tindakan. Ataupun kadang-kadang kita tak buat apa-apa pada orang miskin. Itu termasuk merendahkan orang miskin. Bila kita tak buat apa-apa pada dia, kita anggap dia tak perlu bantuan. Dan kita ni tak ada kaitan dengan dia. Itu pun antara contoh merendahkan orang lain. Dua benda ni. Okey. Adapun kaum Ad, mereka sombong fil ardi, di atas muka bumi. Bi ghairil haq, tanpa kebenaran. Wa qalu, dan mereka berkata, ini bila sombong dia keluar dengan dalam bentuk perkataan ataupun tindakan. Dia kata apa? Man asyaddu minna quwwah. Dia bertanya pada semua orang, siapa lagi yang lebih kuat daripada kami? Apa kelebihan kaum Ad tadi? Ni. Zatil imad. Allah bagi fizikal dia kuat, Allah bagi dia kaya, Allah bagi kekuatan tentera, kerajaan yang kukuh. Akhirnya menyebabkan mereka sombong dan bertanya, mencabar, siapa lagi lebih kuat daripada kami? Maka Allah jawab, awalam yarau, tidakkah mereka melihat, memikirkan, sesungguhnya Allah yang mencipta mereka pastilah lebih kuat. Kalau kamu dah kuat, Allah yang cipta kamu pastilah lagi kuat. Pencipta dengan yang dicipta, siapa lebih kuat? Jadi bila kita rasa kita lebih, ingat pada Tuhan. Bila kita rasa kuat, ingat pada yang mencipta kita. Sebenarnya kita lemah. Bila kita dicipta, kita lemah. Kemudian, wakanu, akhirnya kesombongan mereka menyebabkan wakanu bi ayatina yajhadun. Mereka ingkar dengan ayat-ayat kami. Sama ada ayat-ayat Allah dalam kitab mereka ataupun ayat-ayat kebesaran Allah yang ada depan mata mereka. Mereka ingkar. Maka sunnatullah apa dia? Ini jawapan tadi. Apa yang Allah binasakan dengan kaum Ad yang sombong ni? Fa arsalna alaihim, lalu kami utuskan ke atas mereka rihan, angin. Rih, angin. Badan kuat, bina bangunan tinggi. Untuk Allah binasakan, Allah tak perlu bangunan, Allah tak perlu alat senjata yang canggih. Allah perlu hanya benda yang paling lembut je, angin. Tengok kita buka kipaskan, kita rasa tak angin. Angin itu nyaman je. Tapi angin yang nyaman, yang lembut, itulah Allah binasakan manusia yang sombong dan rasa kuat. Kenapa? Sebab Allah nak beritahu kamu tak kuat pun. Kalau kamu kuat, aku guna senjata yang kuat. Tapi sebab kamu ni lemah, aku hanya guna angin yang lembut sahaja. Angin pula sorsoran. Sorsoran ni makna ada pendapat mengatakan yang sejuk dan kuat. Fi ayyamin nahisat, pada hari yang berturut-turut. Allah sebut hari berturut-turut, iaitu Allah datangkan angin ribut yang kuat lagi sejuk selama berapa hari. Berturut. Dalam ayat ini Allah tak sebut berapa hari. Cuma Allah sebut nahisat berturut-turut. Berapa hari ni? 7 hari? Berapa malam? 7 hari ke 8 hari? 8 hari 7 malam. Tengok Allah sebut detail. Supaya kita bayangkan yang Allah tanya tadi. Alam tara kaifa fa'ala rabbika bi'ad. Kamu tak fikir ke bagaimana Allah binasakan kaum Ad? Bila Allah tanya, mana Allah dah begitu detail. Dan Allah nak kita berfikir. Supaya apa? Supaya kita rasa betul-betul kehebatan Allah. Dan jangan ada sikit je sombong untuk tidak mentaati Allah. Jadi Allah sebut detail. Di sini hari berturut-turut. Tapi dalam surah Al-Haqqah Allah sebut sab'a layalin wa samaniyata ayyam. Sab'a layah 9 malam wa samaniyata ayyam 7 hari. 7 hari 8 malam Allah pusing kaum Samud di udara. Nak hisab turut-turut tanpa henti 24 jam. Habis 24 jam sambung 24 jam sampai hari ke-8. Allah nak kita berfikir. Cuba bayangkan kalau kita diangkat oleh angin 5 jam je di udara, kemudian dipusing dengan laju. Apa jadi?
5 jam je. Apa jadi? Memang matilah. Kalau satu hari tak makan pagi, tak makan petang, tak makan malam, satu hari berpusing. Lagi teruk. Ini 8 hari 7 malam. Angin pula laju dan sejuk di udara. Kemudian Allah hempap, jatuh kepala, patah leher. Dan Allah sebut ka'annahum sar'a. Mereka tu bila mati bergelimpangan macam batang kurma yang dah lama jatuh tumbang. Macam kita tengok pokok kelapa tepi pantai kan. Macam mana pokok kelapa di tepi pantai yang dah lama tumbang, buruk dan berlubang-lubang. Macam itulah keadaan mayat kaum Samud. Jadi Allah nak beritahu, kenapa nak sombong ni? Cuba tengok cerita-cerita umat dahulu ni. Tak datang kepada kamu cerita-cerita umat-umat dahulu bagaimana Allah binasakan. Kamu tak ambil pengajaran ke? Kenapa nak sombong lagi ni? Kenapa tak nak solat lagi? Kenapa tak nak ikut lagi perintah Allah? Okey? Kemudian Allah kata apa? Linuziqahum, supaya kami azab mereka azab yang al-khizi, azab yang hina. Satu penghinaan bila Allah pusing di udara 8 hari 7 malam tak jatuh-jatuh dan laju. Kalau satu hari pun dah menyaksikan ini 8 hari, supaya Allah menghina mereka fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Dan habis ke macam tu ke? Tak. Wala azabul akhirah, dan azab akhirat akhza, lagi hina. Dibakar dalam api bukan 8 hari 7 malam berturut-turut, tapi khalidina fiha wa hum la yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Okey? Boleh? Jadi kaum Samud yang keempat, kaum Ad dibinasa dengan apa? Dibinasa dengan angin yang kuat di udara 8 hari 7 malam. Biasa kita pergi melancong lebih kurang ni kan, 8 hari 7 malam. Tapi duduk kat hotel. Ini mereka melancong di mana ni? Diputar di udara. Okey, habis kaum Ad. Kaum Samud pula. Macam mana Allah binasakan kaum Samud? Baca selepas ayat ni. Surah Fussilat ayat 16. Ayat 17 kan? Ayat 17. Cuba baca dia. Fa amma Samud. Surah Fussilat juga sambungan tadi. Fa amma Samudu ayat 17 kan? Fa hadainahu fastahabbu al-'ama. Lagi? Apa dia? Okey. Okey. Allah cerita pula. Allah binasa kaum Samud. Fa amma Samud. Adapun kaum Samud, fahadainahum. Kami dah bagi jalan hidayah pada mereka, jalan kebenaran. Allah dah tunjuk. Ayat ni ulama mengatakan bukti paling jelas semua orang dapat hidayah. Hidayah apa ni? Hidayah ilmu. Semua orang dapat hidayah. Sama ada di Fir'aun ke, Abu Lahab ke, Abu Jahal ke, semua dapat hidayah. Sebab tu hidayah ilmu. Sebab tu kalau tanya pada orang kafir, siapa cipta langit? Mereka akan jawab Allah. Itu hidayah. Siapa menurunkan hujan? Mereka akan jawab Allah. Jadi logiknya, bila semua Allah, maka sepatutnya semua Allah. Tapi tengok apa? Apa yang dipilih oleh kaum Samud? Adapun kaum Samud, kami telah bagi hidayah pada mereka, hidayah ilmu. Tapi fastahabbul ama. Akhirnya mereka lebih cintakan kesesatan. Ama ni buta. Maknanya ini pilihan mereka. Fastahabbu, mereka lebih cinta, lebih suka al-ama, kesesatan, alal huda, dibanding dengan petunjuk. Jadi ini pilihan mereka. Maka Allah turunkan azab. Fa akhazathum sa'iqatul azab.
Jadi kaum Samud, Allah binasakan mereka dengan sa'iqah. Ada pendapat mengatakan sa'iqah petir. Suara petir yang kuat. Jadi nak bunuh mereka ni, Allah tak perlukan senjata canggih. Allah tak perlu turunkan tentera malaikat daripada langit. Kadang-kadang dengan angin, kadang-kadang dengan suara je, suara. Kita kalau nak, kalau manusia nak bunuh manusia, boleh tak dengan menjerit? Kalau kita pernah menjerit pada orang ke, berapa orang dah mati? Kadang-kadang menjerit pada anak kan, nak kejut sahur. Berapa orang dah anak kita mati? Satu pun tak mati, tak bangun pun. Jadi nak begitu apa? Hebatnya Tuhan nak bunuh, nak hancurkan manusia dengan suara je. Suara petir, sehingga semuanya mati bergelimpangan. Jadi semua ni, Allah nak kita berfikir. Allah bertanya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Kamu tak fikir ke kehebatan Allah ketika menghancurkan umat-umat dahulu? Kenapa baca saja? Kenapa nak khatam je? Pekak ke? Okey? Jadi kaum Samud Allah binasakan dengan petir. Okey, secara ringkas, walaupun secara ringkas, tapi saya rasa kita dah boleh gambarkan apa yang berlaku pada kaum Ad, kaum Samud dan kaum Nabi Nuh, dan apa yang bentuk azab yang Allah turun pada mereka. Kalau kaum Nabi Nuh, Allah binasakan dengan apa? Air. Benda ringan je, air. Kalau kaum Ad, Allah binasakan dengan angin, ringan je, lembut je. Kalau kaum Samud, Allah binasakan dengan suara. Ya Allah, hebatnya Tuhan. Kalau tentera bergajah, Allah binasakan dengan apa? Batu kecil dan burung pun kecil. Walaupun tentera tu ramai, besar, kuat dan gajah pun besar, tapi Allah tak perlu gajah besar untuk menghancurkan tentera bergajah. Allah tak perlu burung besar, Allah tak perlu batu besar, sebab Allah tu maha hebat. Jadi Allah nak bagi amaran kepada kita, jangan sombong. Sebab kalau nak hancurkan kamu, cukup mudah. Sekarang Allah nak matikan manusia ratus ribu. Sekarang yang mati akibat COVID-19 dah ratus ribu. Apa yang Allah hantar? Angin? Bukan. Air? Bukan. Suara petir? Bukan. Yang tak nampak. Coronavirus ni tak nampak. Benda paling halus. Tengok-tengok tumbang. Dalam tempoh sebulan lebih 100,000 mati. Dan dah hampir 1 juta terlantar di hospital. Hanya benda yang paling halus dan tak nampak. Jadi sepatutnya kita ambil pengajaran. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka amat tidak patut untuk aku lawan dia, untuk aku engkar perintahnya, untuk aku baca Quran tapi buat tak tahu je apa pengajarannya. Okey. Boleh Jadi pengajaran daripada semua ni apa dia? Pengajaran untuk kita. Jangan sombong dengan Tuhan. Kalau masuk waktu, berhenti terus solat. Bila baca Quran, pastikan faham. Jangan sombong, tak nak faham ayat-ayat Allah. Bila dengar hadis Nabi, jangan sombong, terus amalkan sunnah Nabi. Bila ada sampaikan, dah dapat ilmu, terus amalkan. Jangan sombong, jangan tangguh. Dan bila dah amalkan, jangan sombong, terus sampaikan. Jangan sombong, sebab sombong dua tadi. Pertama, menolak kebenaran. Yang kedua, sombong dengan orang. Okey, kita sambung. Pukul berapa jam? Okey, kita habiskan ayat ni. Satu ayat je. Okey, ja'atuhum, Allah kata tidak datang kepada mereka berita umat-umat dahulu. Bagaimana hebatnya umat dahulu, tapi Allah lagi hebat, iaitu Allah membinasakan mereka dengan benda yang paling-paling ringan dan lembut. Kemudian Allah kata ja'athum, telah datang kepada mereka rasuluhum, rasul-rasul mereka. Jadi kaum dahulu dibinasakan. Adakah Allah zalim? Tak. Allah tak zalim. Allah dah hantar Rasul. Jadi sebelum Allah binasa, Allah dah hantar Rasul. Kemudian Rasul pula datang bawa apa ni? Bil bayinat. Bawa bukti. Dengan
keterangan, bukti-bukti yang cukup jelas. Allah tu hebat, Allah tu satu, Allah saja yang berhak disembah. Dan Rasul tu utusan daripada Allah. Cukup jelas buktinya. Jadi Allah tidak zalim. Tapi apa sikap mereka bila Rasul menghantar, membawa bukti dan menyampaikan dakwah? Apa sikap mereka? Faraddu. Lalu mereka raddu apa dah? Menolak. Aidiyahum, tangan-tangan mereka. Fi afwahihim, ataupun di afwah, mulut-mulut mereka. Apa maksud? Apa yang Allah nak beritahu ni? Bila kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Nuh, rasul-rasul mereka datang bawa bukti, apa sikap, apa reaksi kaum mereka? Iaitu mereka tolak tangan-tangan mereka ke mulut mereka. Apa maksud? Ada berbagai tafsiran. Pertama, dia buat macam ni. Menolak tangan mereka ke mulut mereka. Tangan siapa ni? Tangan kaum yang ingkar. Mulut siapa? Mulut para Nabi. Macam ni, dia buat macam ni. Bila Nabi berdakwah ke, Nabi Nuh ke, Nabi Saleh ke, dia buat macam ni. Dia tunjuk ke mulut para Nabi. Maksudnya apa? Diam. Tuh, diam. Satu. Ini maksud pertama. Mereka menolak tangan mereka ke mulut para Nabi. Iaitu bagi isyarat, diam. Jangan cakap lagi. Yang kedua, kaum tu sendiri menolak tangan mereka ke mulut mereka. Macam ni. Maksudnya apa? Biarlah dia cakap seorang-seorang, kita jangan layan. Jangan bagi respon. Itu pun satu penghinaan. Cuba bayangkan, kita cakap seorang-seorang 1 jam. Seorang pun tak jawab apa, tak bagi reaksi. Itu satu penghinaan pada kita. Seolah dia anggap kita ni gila, biar kita cakap seorang-seorang. Jadi Allah nak beritahu, inilah sikap kaum yang degil, yang memang patut Allah azab mereka. Jadi Allah tak zalim. Pengajaran untuk kita apa dia? Sekarang ada tak orang bila disampaikan Al-Quran ataupun Sunnah, dia buat macam ni? Ataupun dia tunjuk pada mulut ustaz, diam. Ada tak? Tak ada. Tapi dalam bentuk yang lain. Contoh dia baca Quran, bila orang kata tengoklah terjemahan, dia buat tak tahu je. Ini termasuk ni. Bila dia ajak kelas tadabbur, dia sibuk dengan kelas tarannum, sibuk dengan kelas tajwid. Walaupun tangan dia tak bergerak, tapi itu mengisyaratkan bahawa mereka tak nak faham Al-Quran. Jadi pengajarannya sangat besar. Boleh kena pada semua orang, walaupun bentuknya berbeza. Okey? Jadi kalau kaum Nabi Nuh pula, Allah sebut dalam surah Nabi Nuh, dia bukan letak tunjuk tangan, tapi dia tutup telinga. Dia tutup muka. Itu bentuk-bentuk yang menunjukkan kaum tu menolak dakwah. Jadi macam-macam cara penolakan. Kadang-kadang dia tak nak dengar. Sebut je kelas hadis, tak nak dengar. Sebut je kelas tadabbur, dia buat tak tahu je. Saya nak habiskan khatam Al-Quran. Itu bentuk orang yang menolak kebenaran. Wa qalu, dan mereka berkata, inna, sesungguhnya kafarna, kami kufur, bima ursiltum, dengan apa yang kamu diutuskan dengannya. Ayat ni seolah mentafsirkan perbuatan mereka dengan tangan tadi. Kalau dia tunjuk pada mulut Nabi diam, ataupun dia tutup mulut mereka tak nak bagi reaksi, tafsirannya apa? Huraiannya apa? Ini seolah dia nak bagi apa? Kami kufur, kami engkar dengan semua yang kamu cakap. Yang kamu diutuskan kami tak dengar dan kami buat tak tahu. Ini huraian dia. Kemudian dia kata wa inna, dan sesungguhnya kami lafi, pasti, dalam
Syak. Syak ni ragu, keraguan. Mimma dari apa yang kamu ajak kami. Ilahi, kepadanya. Murib, orang yang dia huraikan lagi. Kenapa kami tolak, kami kufur kepada kamu dan apa yang kamu bawa? Sebab kami syak. Betul tak kamu ni daripada Allah? Betul tak yang kamu cakap ni benar? Betul tak yang kamu cakap ni Allah yang wahyukan, ataupun kamu reka, ataupun kamu mimpi? Jadi kami ragu-ragulah. Jadi maksudnya apa ni? Ragu-ragu ni, ragu-ragu pada kebenaran, ragu-ragu pada Al-Quran, sebenarnya dah jadi kafir. Boleh faham? Syak ni, syak membawa kepada kufur. Sebab tu Allah kata, zalikal kitab la raiba fih. Itulah Quran yang tidak ada sedikit pun ragu-ragu. Makna apa? Kalau kita rasa Quran ni ada tak lengkap ke, tak sempurna ke, maka kita boleh jadi kafir. Sebab kita menafikan ayat yang Allah kata tidak ada keraguan. Okey? Dan saya nak ingatkan diri saya dan semua. Siapa yang baca Quran tak nak faham, dia ada keraguan. Seolah apa yang Allah nak sampaikan tak penting. Yang Allah nak sampaikan tak ada kaitan dengan itu keraguan. Jadi bila baca Quran kena tengok maksud. Barulah kita tidak ragu pada Al-Quran dan isi kandungannya. Okey? Boleh? InsyaAllah. Jadi kesimpulan daripada ayat 9 ni, Allah nak beritahu antara cara untuk kita kembali kepada Allah, untuk kita rasa kebesaran Allah dan kita tunduk padanya kembali, ialah dengan cara salah satu, kita berfikir dengan terhadap kisah-kisah umat dahulu. Kalau aku rasa kuat, umat dahulu lagi kuat. Kalau aku rasa kaya, umat dahulu lagi kaya, macam Qarun. Kalau aku rasa aku berkuasa, orang umat dahulu lagi berkuasa. Kalau aku rasa boleh bina bangunan tinggi canggih, umat dahulu lagi canggih. Tapi tengok apa kesudahannya. Jadi pengajaran kepada kita, jangan bangga kita kuat, jangan bangga kita bangsa Melayu, jangan bangga ekonomi kita kuat, jangan bangga senjata kita canggih, jangan bangga ilmu kita banyak, jangan bangga anak-anak kita hebat. Sebab apa? Semua tu adalah ujian. Semua tu ada ujian. Dan umat dahulu dibinasakan, puncanya berbangga. Puncanya berbangga. Dan punca berbangga bila ada kelebihan. Bila Allah bagi kelebihannya, kebiasaannya, jarang manusia yang selamat dengan sombong. Saya rasa cukup setakat tu. Cukup-cukup masa. Jadi kita belajar surah Ibrahim satu ayat 9. Tapi daripada surah lain banyak. Surah Al-Fajru 5-6 ayat. Kemudian surah Al-Haqqah. Kemudian surah Fussilat 15, 16, 17, 18 ayat. Ayat yang sampai ke 18. Jadi banyak kita belajar. Walaupun daripada satu ayat surah Ibrahim, tapi kita dapat pecah lebih 10 ayat kita belajar. Alhamdulillah. Walaupun 1 jam setengah, tapi kita boleh faham lebih daripada 10 ayat. Semoga apa yang kita faham membuka minda kita, mencerahkan hati kita dan mendorong untuk kita lagi mentadabbur ayat-ayat Allah supaya kita dapat ibrah, supaya kita dapat hudan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup setakat tu, tak ada soalan kan? Okey? Kita sambung akan datang insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.